Adakah kantin wajar dibuka di sekolah ketika bulan puasa ini? Ya, wajar dengan mengikut sistemnya, dengan mengikut peraturan-peraturannya seperti sedia ada. Dan tidak pernah berlaku pun masalah ketika mana sekolah-sekolah membuka kantin. Dan ianya sudah terbukti zaman berzaman, sudah terbukti daripada dulu sampai sekarang ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi yang disebut sebagai Borak Cikgu Hamidi ataupun Baca. Dan bersama dengan kita pada petang 4 Ramadan ini, bersama dengan saya adalah sahabat saya, saudara saya, iaitu Ustaz Abdul Hadi Bakri bin Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ni berkawan yang lama lah. Ya, betul. Kan? Ya. Daripada kecil sampai besar. Ya, betul. Okay. Lebih kurang yang itu. Ustaz Hadi merupakan salah seorang dalam Duaan Al-Falah. Ya. Dan kemudian merupakan lulusan dari Al-Azhar Mesir dalam bidang usuluddin. Ya. Baik, saya ingat daripada segi latar belakang tu tak perlu untuk kita ragu sebab kita nak ulas pada hari ini ni berkaitan dengan isu kantin. Ya, betul. Isu kantin. Ya. Tapi sebelum kita bercakap tentang isu kantin ni, saya ingat mungkin sebenarnya bulan puasa ni hidup jugalah kalau Ustaz terangkan apa itu falsafah, makna dan juga tujuan, maqasid puasa itu sendiri. Baik. Baik. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Cikgu Hamidi, alhamdulillah petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan dapat kita borak santai bersama Cikgu Hamidi, sahabat lama kita yang sama-sama kita jumpa selalu dalam majlis-majlis, dalam program-program. Alhamdulillah, berkaitan dengan Ramadan yang sedang kita jalani, Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, bulan mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita, mendidik semua sekali rohani, jasmani, emosi, semuanya dididik di dalam bulan Ramadan. Boleh pendek katanya 4 unsur yang ada di dalam diri kita, iaitu unsur aqliyahnya, unsur rohaniyahnya, unsur jasmaninya, unsur emosinya, semuanya dididik dalam bulan ini. So dalam kita menghayati Ramadan, cikgu, kita kena berpegang kepada ayat Quran, iaitu la'allakum tattaqun, semoga kita beroleh takwa. So dalam Ramadan dia ada proses yang mana untuk menjanakan output, iaitu namanya takwa. So bahan inputnya ialah iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana difardukan kepada umat, ya wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa, sebagaimana difardukan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. So apa dia bahan-bahan iman yang kita nak cernakan, yang kita nak proses di dalam bulan Ramadan ni, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat itu. Yang itulah yang kita nak dicernakan, yang kita nak proses, supaya dengan kita memproses iman kita itu, lahirlah yang dipanggil sebagai takwa. Semoga kamu bertakwa. Jadi puasa kita makan minum 13 jam, tetapi puasa kita daripada dosa, daripada perkara-perkara mungkar, daripada fitnah, daripada hasutan, itu sepanjang masa, seumur hidup. So kalau kita puasa 13 jam, mampu kita menahan diri pada lapar dan dahaga, tetapi kita tidak berpuasa daripada perkara-perkara yang berdosa, tidak ada makna puasa kita. Sebab latihan puasa untuk meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan perkara yang halal, itu 13 jam. Tapi berpuasa daripada yang haram itu seumur hidup. Cikgu kan? Yang tu kadang orang tak nampak. Yang tu yang jadi polemik, berbagai perkara berlaku, dengki-menengki, hasad-mahasad, fitrah-memfitrah antara satu sama lain, yang tidak pernah kita tengok dalam keadaan yang tidak pernah surut walaupun Ramadan menjelma. Termasuklah isu kantin dan sebagainya. Ada orang kata takwa ni, dia kata
singkatan dua takut isteri tua. Yang tu lain. Yang itu bab lain. Yang tu bab lain. Yang tu kalau takut isteri tua dia sampai bila pun satu ya. Itulah. Ya. Ya. Baik, okey. Baik, jadi sekarang ni saya ingin sebelum kita mengulas tentang ini, mari kita tengok dulu video Ya. yang berkaitan tentang arahan ataupun satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita yang berhormat Puan Faldina Siddiq. Okey, saya seperti biasa saya sudah ulangi perkara ini. Pertamanya, kantin mesti dibuka. Kedua, mesti ada dari segi pendidikan berkaitan dengan kesedaran dan juga hormat ya. Khususnya sekolah-sekolah yang mempunyai anak-anak yang bukan beragama Islam. Jadi proses pendidikan untuk memahamkan dan menghormati maknanya antara satu sama lain sangat penting dalam konteks Ramadan ini. Jadi saya ingat proses itu guru-guru mempunyai pengalaman untuk menguruskan sebarang isu ataupun dari segi penghormatan itu diberikan oleh semua pihak, insya-Allah. Yes. Okey, kita dah Okey. video tadi dengan jelas menyebut Ya. ada dua perkara Ustaz kan. Yang Ya. pertama sekali, kantin mesti dibuka. Ya. Kan? Okey. Okey. Yang kedua adalah berkaitan dengan keyakinan menteri sendiri Ya. terhadap kemampuan guru-guru Ya. dalam mendidik, dalam menyemaikan benih-benih keharmonian melalui rasa hormat menghormati. Ya. Jadi yang pertama tu, macam mana Ustaz nak lihat bahawa orang kata bila buka kantin Menghina. kan sebenarnya sebagai menghina, sebagai apa mana orang Islam terpaksa tunduk kepada orang yang bukan Islam, Ya. Ya. kan? Sedangkan itu bukanlah betul-betul tu ajaran Islam yang sebenar. Baik. Macam mana Ustaz tengok perkara ni? Baik, tentang kenyataan YB Menteri kita, YB Faldina Siddiq, tentang kantin mesti dibuka. Sebenarnya benda tu dia tak sebut pun, benda tu sudah berjalan sepanjang negara kita ni. Dia sepanjang pengasasan negara kita ni memang kantin dibuka bagi sekolah-sekolah yang ada campuran bangsa. Jadi benda ni sudah lama, cuma bila disebut, dimaklum, diumumkan oleh YBM Menteri, jadi satu polemik. Diambil Mana dari segi hurufnya kita dari segi, macam tu. ya macam tu sebenarnya. Ana dah dapat maklumat daripada guru-guru. Kalau sekolah yang ada campuran budak-budak pelajarnya di kalangan yang bukan Melayu, bukan Islam, maka memang kantin dibuka. Benda ini sudah berlangsung, berjalan sudah lama. Cuma bila disebut, diumumkan oleh menteri, diambil oleh pihak sebelah sana, dia menganggap ianya satu yang boleh jadikan sebagai political mileage. Jadi politik untuk menambahkan kebencian dan sebagainya, dijadikan sebagai sasaran untuk mereka mendapatkan laba politik. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh YB Menteri tidak ada apa pun yang bercanggah dengan agama kita. Sebab dalam baca dalam berkaitan jualan kepada orang yang bukan Islam, dia ada dua pandangan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Datuk Dr. Luqman di dalam Irsyad Fatwa ada menyatakan bahawasanya dalam bab kita menjual makanan kepada orang yang bukan Islam, menjual makanan kepada orang yang uzur syar'i, dari segi wanita haidnya, orang yang uzur, yang sakitnya, dijual itu harus hukumnya. Yang kata haram, ada pandangan kata haram, ada yang kata harus. Dia bertitik tolak daripada berkaitan soal menjual makanan kepada orang yang bukan Islam, dikatakan menghina Ramadan. Itu satu pandangan. Tapi pandangan yang asah, yang ditarjih oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, telah memfatwakan bahawa menjual makanan kepada orang yang non-Muslim tidak dikira haram. Dia masih dalam harus hukumnya. Pasal apa harus? Kita kena melihat balik kepada khilaf di kalangan ulama. Ulama yang pertama menyatakan orang-orang kafir dia juga dibebankan dengan khitab untuk berpuasa itu. Cuma mereka puasa tidak sah. So jadi apabila mereka dibebankan juga dengan taklif untuk berpuasa itu, maka mereka ini diwajibkan kita jangan jual juga kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, pandangan ulama yang kedua ialah
berkaitan dengan khitab itu, ya memang mereka kena berpuasa dari segi hukumnya, dari segi khitab yang dipanggil sasaran atau ayat menyuruh perintah untuk berpuasa itu. Tapi kita balik semula kepada ada beberapa kes. Contohnya ada ketika mana Umar melihat orang lelaki yang bukan Islam memakai sutra. Dia membiarkan orang itu pakai sutra kerana dia bukan Islam. Maka kita balik semula kepada syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama ialah mesti seorang Islam. Okey. Jadi apabila syarat sah puasa mesti seorang Islam, maka bagi orang yang bukan Islam, kalau dia tidak berpuasa itu tidak menjadi masalah. Dia tidak dikira sebagai apa bagi kita sebagai orang Islam. Kalau nak menjual, hukumnya sekarang ini adalah harus. So tidak timbul konflik ataupun tak timbul lagi kena balik semula kepada fatwa. Jadi bila fatwa ini diputuskan oleh badan yang autoriti, seperti yang kita sebut tadi, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, maka itu hukum yang kita pegang. So bermakna penjualan mesti dibuka itu tidak jadi masalah kepada orang yang menjual tu. So kadang-kadang timbul pula dia kata orang yang jual tu orang Islam. Jadi duk pergi jual makanan kepada orang yang bukan Islam, seperti macam menghina, membiarkan kita terhina lah sebab jual makanan kepada orang bukan Islam yang tak puasa. Kita terpaksa menyediakan seolah meredai perbuatan tidak berpuasa mereka itu. Tak, dia tak masuk dalam bab tu. Sebab hukuman jual kepada orang yang tidak ditaklifkan ataupun orang-orang yang tidak dibebankan dengan yang tidak sah puasa ini, di kalangan orang kafir ni, tidak dikira sebagai haram, tidak dikira menghina hukum atau tidak menghina Islam atau menghina orang-orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sama tak kalau katakan misalnya jual kepada misalnya pelajar-pelajar perempuan yang datang haid? Ya, sama. Lebih kurang sama. Sebab tu dia kata hukum menjual kepada orang kafir yang tidak sah puasa mereka, dan juga kepada orang-orang yang uzur seperti orang perempuan yang kedatangan haid, nifas, dan juga orang tua yang uzur. Tidak haram hukumnya. Yang haram hukumnya menjual kepada mereka yang nak penting puasa. Yang tu tak boleh. Yang boleh puasa tetapi sengaja nak puasa yang yuk. Bangkit pagi buka puasa tu memang tu haram, berdosa lah. Yang apa? Ya ni. Yang kedua, berkaitan Cik Komedi tanya tadi. Berkaitan dengan sistem ini sudah lama berlangsung di sekolah, dan memang apa yang YB sebut tu, YB Menteri sebut betul. Cikgu-cikgu di sekolah-sekolah memang dah berjaya mewujudkan satu yang panggil kawalan kepada pelajar-pelajar Muslim. Antaranya dimaklumkan oleh guru saya, isteri saya. Isteri saya seorang guru panitia, ketua panitia Islam di sekolah dia. Dia beritahu, dia kata, abang, tak ada masalah apa pun. Sebenarnya saja mereka main polemik saja. Pasal apa? Kami guru panitia Islam akan bawa budak-budak kita waktu rehat tu berprogram, bertadarus, tazkirah, forum. Ini akan dibuat ihya, dipanggil program ihya Ramadan. Telah dilancarkan di sekolah-sekolah sebelum berpuasa lagi pada hari Isnin hari itu. Jadi semua sekolah, termasuklah sekolah rumah ustaz yang buat program tu, mereka dah lancar pada hari Isnin. Dan tiap hari cuti, tiap pada waktu rehat, bukan cuti, tiap kali waktu rehat, pelajar-pelajar Muslim di sekolah menengah lah ni akan dibawa ke surau atau dibawa ke dewan untuk mereka ikuti program, antaranya tadarus selama 2 jam. Ada sekarang minggu ni tidak ada lagi pembelajaran, proses PMP belum berlangsung, maka dalam tempoh ini mereka isi dengan program tadarus, tadabur dan juga forum. Jadi memang kita kena yakin kepada kawalan yang dibuat oleh guru-guru KPM ini. Dan guru-guru KPM daripada pengetuanya, guru kanannya, termasuk ketua-ketua panitianya, semua mereka bergerak, bekerja, mendidik, mentarbiah, mengajar yang kita panggil konsep dalam 6 ciri kerajaan ciri Malaysia Madani, iaitu hormat, menghormati, saling hormat, respect antara satu sama lain itu diterapkan di dalam sekolah-sekolah. Jadi tak timbul soalan. Yang duk komplain ni sebenarnya orang yang bukan ahli, yang bukan duduk dalam bidang, yang keyboard warrior ni. Keyboard warrior ni yang pandai sangat komplain, tapi sebenarnya mereka tak terjun di dalam dunia pendidikan. Mereka tak tengok sendiri bagaimana kantin beroperasi. Bahkan Ana setuju kantin dibuka sebab apa? Sebab
kerana ianya memudahkan lagi untuk orang-orang yang boleh berbuka puasa ini makan di satu tempat yang tidak dilihat oleh pelajar-pelajar yang berpuasa. Berbanding kalau kita tutup, anda bayangkan kalau tutup, mereka makan dalam kelas. Jadi mereka buat bukai, mereka makan depan pelajar Muslim. Dan silap-silap tanpa kawalan guru tak ada kan dalam kelas. Maka dengan itu dia mudah untuk buka puasa bersama dengan pelajar-pelajar. Pula sekolah petang. Jadi yang ini lagi bahaya. Jadi maknanya betul lah kita buka kantin tu lebih selamat dan lebih terjamin untuk kita selamat daripada pelajar-pelajar kita buka puasa. Sebab kerana kalau kita tak kawal macam tu, budak-budak bawa bekal, budak-budak yang bukan Islam, duduk dalam kelas sama-sama dengan pelajar Islam, bayangkan mereka nak makan depan pelajar-pelajar Islam yang lain, pakat tengok, pakat kadang-kadang pakat berkerumun pula, tengok dia duduk makan. Lagi dahsyat dia punya mafsadah dia daripada maslahah dia. Jadi tu lebih baik kita buka satu tempat namanya kantin, dan pelajar Islam tak akan menjejakkan kaki ke situ. Kalau menjejakkan kaki, nanti something wrong, orang pakat marah dia. Orang kata, hai, pasal apa hang main sini? Faham orang Islam, pasal apa main kantin ni? Jadi dia sendiri automatik terdidik. Dia pun tak akan gamak memijak kaki dia ke kantin pada waktu rehat, sebab dia tahu dia orang Islam. Dan orang yang non-Muslim pun senang nak makan, ada tempat dia, tak menghina kawan-kawan lain dalam kelas. Tidak, mereka terpaksa makan dalam store, terpaksa makan di dalam kelas, terpaksa makan menyuap. Dari segi kebersihan pun senang kita nak dari segi kebersihan pun senang nak jaga. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Yang tu lebih baik. Satu dalam kaedah hukum qawaid fiqhiyah, dia panggil tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Satu kepolisi yang nak dibuat oleh pemerintah itu, dia adalah ditimbangkan, diasaskan kepada maslahah. Masalah tu Imam Ghazali kata apa pula? Masalah tu apa dia? Memberi manfaat, menolak kemudaratan. Itu maknanya masalah. Jadi dipikir bila pembuat dasar, pembuat polisi, dia tidak boleh main hearsay saja. Dia telah turun padang, dia telah tengok operasi sekolah, dia tengok dah operasi kantin. Selama zaman berzaman, tidak ada masalah pun. Tidak ada seorang pelajar Muslim pun yang pecah puasa kerana kantin buka. Tidak ada. Sebab kita di dalam berpuasa ni, alhamdulillah, tarbiyah daripada ibu bapa tu sangat kuat. Berbanding kadang-kadang dari segi solat sekalipun, solat tu agak ringan sikit daripada puasa. Sebanyak raya. Sebanyak raya tu. Dan diberi galakan kan, cikgu puasa nak kita tengok RM1 satu hari. Siapa yang boleh puasa 30 RM30 diberikan. Dia boleh campur semalam separuh hari. Dapat juga. Dia tak dinafikan, diberikan juga reward tu. Walaupun kadang puasa yang yuk, setengah hari campur mak bagi juga untuk galakkan untuk dia berpuasa. Tapi macam mana kalau Ustaz tengok ni, sebenarnya adakah ini termasuk dalam maqasid syariah tu sendiri, untuk menjaga agama? Ya. Ia boleh termasuk dalam maqasid syariah, iaitu maqasid memelihara agama. Memelihara agama itu termasuklah nak jaga agama tu, jangan bagi di antaranya agama kita tu jangan direndahkan, ya'lu wala yu'la alaih. Dalam masa yang sama agama kita tu jangan diremehkan, jangan dihinakan. Dan benda ni tidak berlaku di dalam pembukaan kantin ni. Tidak berlaku pun agama diremehkan, tak berlaku pun. Semua yang beroperasi, baik pengusaha kantin yang memberikan peluang untuk dia berniaga, tidaklah tutup terus kantin dia, ada peluang ekonomi dia sikit, peluang untuk dia beroperasi. Ini konteks kita di tempat yang bercampur. Tapi kalau kantin-kantin sekolah yang sepatutnya orang Islam, yang tu dia boleh bawah kuasa pengetua, tidak perlu buka pun, ada yang tak buka langsung pun ada, tidak jadi masalah, sebab mereka sepatutnya pelajarnya Islam, Melayu Islam. Jadi yang kita di bandar ni ada percampuran ni lah yang maksudnya lebih kepada kena buka kantin tu untuk maslahah kepada yang bukan Islam dan Muslim, dan juga kepada pelajar-pelajar kita yang uzur, yang uzur syar'i. Itu termasuk dalam maqasid juga. Jadi maqasid ini adalah objektif nak menjaga, memelihara 5 benda, termasuk agama, nyawa, diri. Itu termasuklah kena jaga, termasuk dalam perkara yang kita kena jaga. Itulah yang dipanggil penghubal dasar, kena meraihkan perkara-perkara tersebut. Baik. Itu satu perkara yang kita lihat, satu
satu yang sebenarnya perbincangan itu luas. Ya, betul. Jangan disempitkan, ada pilihan-pilihannya. Ya. Dan dalam masa yang sama bergantung pada kita. Ya. Biasanya bila kita melihat, kita suka apa yang kita suka nak dengar. Ya, betul. Itu punca dia. Sebab itulah kita ni, masalahnya kita ada 3 penyakit dalam masyarakat kita ni. Yang Pak Kiai Zainuddin MZ sebut sebelum dia meninggal tu, dia kata penyakit ada 3. Iaitu yang pertama kudis, yang kedua dia panggil kutil, yang ketiga ialah kurak. Apa dia tu? Kudis dia kata kurang disiplin. Yang kedua penyakit masyarakat kita ialah yang kedua dia panggil kurang rapi. Dia panggil kurang rapi. Dan yang ketiganya ialah kutil, kurang teliti. Ni kurang teliti ni punca jadi polemik. Kurang teliti, kurang baca, kurang kaji, kurang tabayun. Yang tu menyebabkan kita mudah sangat merebak dan memviralkan fitnah. Akhirnya perkara-perkara yang tak ada perlu jadikan isu dijadikan isu. Perkara-perkara yang tak perlu jadikan polemik dijadikan polemik. Contoh dalam masalah ni, padahal benda ni sudah berlangsung lama, tetapi oleh kerana penyakit kita dalam masyarakat kita, Pak Nasir ada sebut, dia kata orang Melayu Nusantara ni, kalau dia ada musuh dia bersatu, tapi kalau tak ada musuh dia mencipta musuh sesama sendiri. Yang ni yang jadi masalah kita ni, mencipta musuh sesama sendiri. Akhirnya benda-benda yang patutnya kita move on, benda-benda yang patutnya titik bengit yang tak perlu diperbesarkan dan merugikan umat, merugikan negara, merugikan ummah. Jadi itu penyakit yang perlu kita hadapi. Dan 3 penyakit ini, kurang rapi, kurang disiplin dan kurang teliti ni, dia punca daripada satu kuman, iaitu kurang iman. Kurang iman dia kata tu punca dia, kurang kasih sayang, kurang hormat menghormati, kurang tolak ansur, kurang berlapang dada. Jadi bermakna kadang akibat daripada hasad, dengki, akibat daripada gila kuasa, tamak kepada pangkat dan sebagainya. Yang tu menyebabkan kadang-kadang semua dipandang negatif, dipandang sebagai satu yang masalah, walaupun perkara itu perkara yang baik. Tapi oleh kerana dah bermata lalat, dia tetap mencari yang buruk juga, walau baik serta mana pun yang dibawa oleh kementerian, tetapi kalau dah jenis bermata lalat ni, dia tak akan nampak kebaikan itu. Itu masalah kita lah, itu masalah dalam masyarakat kita hari ini. Okey, Ustaz. Baik, saya ingat kita terus kepada kesimpulan saya. Okey, saya nak buat secara ringkas dan padat. Okey, adakah kantin wajar dibuka di sekolah ketika bulan puasa ini? Wajar dengan mengikut sistemnya, dengan mengikut peraturannya seperti sedia ada. Dan tidak pernah berlaku pun masalah ketika mana sekolah-sekolah membuka kantin. Dan ianya sudah terbukti zaman berzaman, sudah terbukti daripada dulu sampai sekarang ini. Baik. Jadi apa pesanan mungkin Ustaz kepada guru-guru dalam menanam rasa hormat menghormati dalam kalangan murid-murid ni? Mungkin ada tips sikit daripada Ustaz? Baik, dia bila kita kata kesalingan. Saling ini makna kita guru-guru bukan saja guru Melayu Islam saja kena didik pelajar-pelajar Melayu kita untuk hormat. Begitu juga guru yang di KPM yang berbangsa lain, berbangsa Cina, India, Kadazan, Murud dan sebagai Iban, juga sama kena mendidik anak-anak murid anda supaya hormat juga kepada orang Islam. Sebab ini coexistence ni maknanya kesalingan ini mesti ada. Kalau tidak satu pihak saja yang hormat, satu pihak lagi tidak, tak jadi juga perpaduan. Tak jadi juga persatuan. So perpaduan ianya datang daripada saling. Saling ni makna 2 hala. Saling makna guru Islam didik pelajar-pelajar Islam hormat kepada non-Muslim. Guru yang non-Muslim juga mesti didik anak-anak murid mereka supaya hormat orang yang berpuasa. Jangan makan di depan mereka, jangan tunjuk, jangan pamer nak makan tu, hormat sikit orang-orang kata saudara, jangan pelawar makan, jangan pelawar dan sebagainya. Itu semua kita kena dalam saling hormat menghormati itu mesti daripada 2 belah pihak. Pihak kita Muslim dan pihak non-Muslim. Barulah kita akan dapat perpaduan, insya-Allah.
Ini boleh, ni sesuai kalau kita kena peribahasa bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi Ya, ni. ya boleh. Artinya kalau kita saja dia sebelah pihak tak menyambut, tak bunyi. Jadi tak jadi. Jadi dua-dua belah pihak kena pekat hormat menghormati. Saya sebut hormat menghormati mesti dua. Saling. Tak boleh satu belah pihak. Sebab tu ana duk sebut duk ceramah duk dalam bincang kita punya wacana-wacana dan forum-forum ana sebut benda ni. Termasuklah kita bersama dengan pengurusi IKIM kita pun Dr. Manuti pun kita cuba bagi tahu ya betul saling ni mesti daripada dua-dua belah pihak. So kalau kita duk tekan sebelah pihak saja hormat di sebelah pihak lain mencabar, tidak boleh juga. Itu jadi tak seimbang, tak wasatiyah. Jadi dua-dua kena pakat saling hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Yang Muslim hormat yang non-Muslim, yang non-Muslim hormat kepada yang Muslim. Barulah kita akan harmoni. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz atas penjelasan, atas pencerahan yang telah diberikan. Dan ini sebenarnya apa yang disebut dalam kerangka madani itu sendiri berkaitan dengan kehormatan. Kita harus hormat menghormati adalah salah satunya, bukan sekadar kita menghormati itu dengan kita memberikan ucapan-ucapan dalam masa yang sama kita mengiktiraf peranan dan juga latar belakang agar kita dapat untuk terus membina negara kita dengan penuh keharmonian dan perpaduan. Jadi itu sahaja perbincangan kita pada kali ini dalam borak ataupun bincang Cikgu Hamidi atau ringkasnya baca, dan mudah-mudahan ia akan memberikan manfaat kepada kita. Ingat bahawa sekiranya kita ingin mengulas sesuatu perkara, ulaslah dengan penuh kewarasan, ulaslah dengan penuh pengetahuan dan juga keilmuan supaya kita dapat untuk memberikan kesan yang positif dalam pembentukan masyarakat mengangkat Malaysia Madani. Sekian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.